Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, kita dapat mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan kita dapat mengikut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, semua yang menonton kuliah live pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung kuliah bulanan kita untuk jemaah surau Rahmaniyah Taman Dagang, yang mana kita membaca kitab Ayyuhal Walad, iaitu yang bermaksud wahai anakku, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kita terus kepada ke dalam kitab, iaitu pada muka surat yang ke 59. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sama halnya dengan cara engkau memberi tahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedang penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu, maka engkau hanya mengatakan, bahaya-bahaya, cepat keluar, larilah daripada banjir. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membincangkan berkaitan dengan nasihat. Apakah maksud nasihat? Nasihat ini maksudnya, contoh, apabila dalam keadaan banjir sedang melanda di satu kampung, negeri dan sebagainya, maka bila berlaku banjir, maka kita akan mengatakan, kita nak menyelamatkan orang daripada banjir, orang yang berada di dalam rumah, maka kita akan kata kepada dia, banjir, air, banjir, keluar dah daripada rumah, selamatkanlah diri. Maksudnya dalam keadaan demikian, kita nak menyelamatkan orang daripada tenggelam dalam banjir, hanyut di dalam banjir, maka kita cukup dengan kita mengatakan bahawa keluarlah dari rumah, cepat keluar dari rumah kerana banjir dah datang. Maka kita tak gunakan perkataan yang sulit-sulit. Maknanya kita hanya katakan, cepat keluar daripada rumah, larilah daripada banjir. Maknanya perkataan yang mudah difahami. Kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu memberitahu penghuni rumah itu dengan bahasa yang sulit dan kalimah-kalimah yang susah? Takkan dalam keadaan banjir dah datang, akan menenggelamkan orang, akan menghanyutkan orang, akan mati, lemas, maka dalam situasi yang demikian, kita tak boleh lagi menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, kalimah-kalimah yang susah difahami, bahasa orang tak faham. Tak boleh. Kita hanya cakap, cepat keluar dari rumah, selamatkan diri daripada banjir. Cukup. Orang faham. Ataupun dengan isyarat-isyarat yang sukar difahami. Pada masa banjir dah datang, dah menenggelamkan tempat itu, kampung itu, daerah itu, maka kita tak boleh guna bahasa yang susah. Kita ataupun menggunakan isyarat yang orang tak faham. Ini nak bincang tentang cara untuk memberi nasihat kepada orang. Sudah tentu engkau tidak mau berbuat demikian. Maknanya kita tak akan gunakan bahasa yang susah, isyarat-isyarat yang orang tak faham dalam keadaan kita nak selamatkan orang daripada dihanyutkan, daripada mati lemas dalam banjir yang besar tu. Maka samalah halnya dengan seseorang yang memberi nasihat itu. Sama juga hal dengan orang yang beri nasihat. Hendaklah dia menjauhi daripada bahasa-bahasa yang sulit. Bahasa yang sulit-sulit dan kalimah-kalimah yang susah dan isyarat-isyarat yang sukar difahami. Ini peranan
peranan pendakwah, peranan asatizah, para alim ulama, syekh, Tok Guru dan sebagainya, dia kena menggunakan bahasa yang mudah difahami dalam memberi nasihat. Bukan semua orang boleh memberi nasihat. Ada orang dia bagi nasihat, orang tak faham. Ada juga orang dia bagi nasihat, orang lari daripada dia. Ada orang dia bagi nasihat, orang benci pada dia. Orang kata, sudahlah nak nasihat orang, dia pun tak betul. Jadi nak beri nasihat kepada orang ni bukan mudah. Baik. Kemudian janganlah hendaknya cita-citamu di dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majlismu. Ini para alim ulama asatizah dia kena ingat. Dia kena berbetulkan niatnya. Jadi dia tak boleh ada niat tujuan, maknanya ada niat bila mana dia memberi nasihat, apabila dia berdakwah dan sebagainya, tujuan niat di dalam hati dia nak ramai orang di dalam majlis dia. Kalau dia pergi mengajar, orang yang duduk dalam majlis dia tak ramai, dia tak boleh. Dia mesti ramai, majlis dia mesti ramai. Paling kurang 50 orang, 100 orang, ramai. Bawa lah pelajar-pelajar tahfiz, bawa lah siapa-siapa, janji ramai. Dia tak boleh kalau tak ramai. Jadi para alim ulama asatizah ni, pendakwah yang nak memberi nasihat kepada orang, dia tak boleh ada niat itu. Niat nak ramai orang dalam majlis dia. Atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kepintaranmu dalam penceramah. Ataupun dia ada niat nak orang kagum dengan dia. Dia nak orang kata, bijak sungguh, fasih sungguh, cerdas sungguh ustaz ni. Dia pun naik. Orang puji dia. Dia suka. Dan mungkin mereka akan mencari-cari pakaian dengan tidak sedar kerana terlampau asyik. Ni tak boleh sampai terlalu taksub. Sebab itu guru-guru dia kena ajar kepada anak murid dia. Jangan anak murid dia melampau-lampau. Setakat salam cium tangan okey lagi. Ada orang jumpa tok guru, habib-habib, syekh-syekh yang besar-besar ni, dia ambil tangan syekh tu letak kat dada dia. Tujuan apa letak kat dada tu tak ada apa isyarat, hanya letak saja. Yang kita minta dia berdoa, dia seorang alim, dia seorang orang soleh, orang yang banyak amalan dia, orang yang beramal, berilmu, berdakwah. Jadi kita ambil keberkatan daripada dia. Bukan makna kita minta dengan dia, kita minta dengan Allah, tapi kita minta dia mendoakan kita. Tak salah. Sama-sama kita minta doa, minta doa daripada ibu dan ayah kita bagi orang, bagi sesiapa yang ibu ayah dia masih hidup. Boleh kita minta dengan tok guru mana, dengan ustaz-ustaz, alim ulama, doakan saya. Tak ada masalah. Bukan makna kita berdoa minta dengan dia, syirik tak. Kita minta dengan Allah, hanya perantaraan. Maka tak boleh sampai taksub disebut oleh Imam Ghazali sampai pegang pakaian dia, sampai tarik, sampai koyak pakaian tok guru tu, tak boleh lah. Lalu nanti ada orang yang berkata, aduhai bagusnya majlis ini. Jadi orang puji, hebat syekh ni, tok guru ni, ustaz ni, kalau dia punya majlis, Masya Allah, tabarakallah, orang ramai. Langkah bagus majlis ni. Jikalau hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia. Mana tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Para alim ulama ni, pendakwah ni, dia tak boleh ada dalam hati dia cenderung. Orang puji majlis dia, orang puji dia hebat berceramah dan sebagainya. Itu maknanya ada cenderung kepada dunia. Dan bersumberkan daripada kelalaian hati. Maknanya hati dia dah lalai. Dia dakwah orang kepada akhirat, tetapi hati dia lalai kepada dunia. Bahkan hendaklah hatimu dalam segala urusanmu hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat. Jadi nasihat, dalam memberi nasihat ini, ad-din nasihah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-din, agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat ni kita mengajak manusia daripada dunia kepada akhirat, daripada cinta dunia kepada cintakan akhirat. Dunia ni tak salah. Kita cari harta, kita beli kereta, kita beli rumah, kita ada harta benda, kita ada simpanan, perempuan ada emas dan sebagainya, tak jadi masalah. Tetapi di dunia ni kita hidup hanya sementara. Kita akan kita akan mati dan kita akan kembali ke
alam akhirat. Dan mengajak mereka mengerjakan ketaatan. Nasihat ni ajak orang buat kebaikan, taat kepada Allah, dan cegah mereka daripada maksiat. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak mereka kepada ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, cegah mereka daripada melakukan mungkar. Dan mengajak mereka menghilangkan sifat tamak terhadap dunia. Jadi maknanya para alim ulama ni, mereka menyeru manusia apa? Menyeru manusia, mengajarkan manusia supaya mereka jangan tamakkan dunia. Dunia ni sementara sahaja. Dunia ni hanyalah sementara. Tengok contoh Qarun. Dia tamak, dia sombong, dia kedekut. Dia tak nak infakkan harta dia. Qarun. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan harta dia bersama-sama dengan tenggelamkan Qarun masuk ke dalam bumi. Sebab dia terlalu tamak. Dan mengajak mereka menuju ke arah kezuhudan. Orang alim ni, pendakwa nasihat ni, apa dia? Nasihat ni adalah kita ajak orang, kita ajar kepada orang supaya mereka bersifat zuhud. Zuhud ni maknanya bukan maknanya baju koyak, maknanya baju tak gosok, maknanya serabai, tak. Zuhud ni maknanya berada di dalam hati, pakaian yang kemas, pakaian yang bukan bermakna para alim ulama ada tak boleh pakai baju elok-elok, kena pakai baju compang, baju tampung sini, tampung sini. Jadi bukan makna ulama-ulama ni kena naik kereta buruk-buruk je, tak. Kereta yang elok dan sebagainya merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud ni berada di dalam hati. Luar ni nampak pakaian yang mewah dan sebagainya, tetapi dalam hatinya zuhud. Biar di dalam hati ni yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tak payah sibuk lah nak tengok ni ustaz dunia ni ulama dunia, sebab mewah sangat. Ulama dunia mewah. Ulama akhirat macam mana? Ulama akhirat ni maknanya kereta buruk-buruk je, baju pun tak elok, baju makna nampak serabai. Ni ulama. Tak betul. Zuhud ni berada di dalam. Dan meninggalkan sifat bakhil. Nasihat ni kita ajak orang bersedekah, berinfak, tolong orang, jangan ada sifat bakhil. Dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan. Mana nasihat ni adalah mengajak orang bersifat murah, bersedekahlah, berinfaklah, tolonglah orang. Walaupun RM1, walaupun sekecil mana pun, banyak mana pun sedekah itu, jikalau ianya ikhlas, diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan mengajak mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia dan sentiasa melazimi taqwa. Sentiasa melazimi taqwa. Nasihat ni adalah mengajak orang lain supaya berhati-hati, waspada dengan tipu daya dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Kehidupan dunia ni hanya permainan, hanya sendegurau saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni tuan-tuan semuanya tidak ada harga. Jikalau dunia ni ada harga, nescaya orang yang kufur kepada Allah tidak dapat minum walaupun setitik air. Kerana tidak ada harga dunia. Dunia ni satu hari nanti berlakunya hari kiamat, ditiup sangkakala akan berterbangan gunung-gunung semua. Maknanya tak ada nilai. Maknanya dunia ni tempat sementara, tempat kita tuan-tuan mempersiapkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal ibadah kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Baik, sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan mereka kepada akhirat. Ajak orang daripada cinta dunia kepada cintakan akhirat, bukan buang dunia. Contohnya seseorang tu, dia ni gaji dia mahal lah, 5,000 gaji, maknanya 5,000, 10,000 contohlah. Jadi bila mana dia nak mendekatkan diri kepada Allah, maknanya dia berhenti kerja. Berhenti kerja tak boleh. Tak payah berhenti kerja. Kerja macam biasa, waktu solat, keluarkan zakat, bersedekah. Dunia ni bukan dibuang. Dunia ni ada pada kita. Tetapi jangan sampai dunia itu
melupakan kita kepada akhirat. Jangan sampai dunia, maknanya kita tak peduli dengan solat, tak peduli dengan sedekah, tak peduli dengan keluar zakat. Kita bila ada harta, kita pandang orang lain, orang yang miskin, dengan pandangan yang hina dan sebagainya. Dan membencikan mereka akan dunia. Maknanya mengajak manusia, dia benci kepada dunia, dia cinta kepada akhirat. Dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Jadi kita ajarkan kepada umat manusia, para alim ulama ni ajar kepada umat Islam ilmu-ilmu agama, yang mana dengan ilmu itu dia dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Ini ibadah yang diterima di sisi Allah. Bagaimana ibadah yang diterima, bagaimana ibadah yang sah, bagaimana ibadah yang sempurna, diajarkan kepada maka para alim ulama dia ajar kepada umat manusia. Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan, kerana yang ghalib atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syarak dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para alim ulama ditunjukkan kepada umat Islam jalan kezuhudan yang ghalib. Maknanya yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syarak. Jadi ajak manusia yang dia jauh daripada landasan syariat yang sebenar, dan ajak mereka ni yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Beritahu kepada mereka perkara yang pekerjaan, perbuatan, amalan yang kamu buat ini tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melibatkan diri dengan akhlak yang hina. Maknanya kita lihat manusia akhlaknya tidak baik, melakukan maksiat, kita bimbing dia, kita ajak dia dengan seruan yang baik, yang penuh hikmah, hingga mereka dapat kembali dekatkan diri mereka dengan syariat Allah, taat kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut. Tanamkan, para alim ulama ni dia tanamkan dalam hati-hati umat manusia ni agar takut dan khawatir. Tanamkan, para alim ulama dia bagi nasihat kepada manusia agar takut kepada Allah, agar khawatir, dan nyatakan barangkali dengan cara yang demikian itu hati mereka akan berubah. Maknanya kita cerita kepada dia keredaan Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mudah-mudahan hati mereka itu berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik. Maknanya mereka berhijrah. Yang dulunya tidak taat kepada Allah, melakukan perbuatan maksiat, kita seru dia, kita ajak dia, akhirnya dia taat kepada Allah, dia tinggalkan, dia jauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan. Hingga tuan-tuan, para alim ulama ni ajak mereka, dakwah mereka, sehingga mereka ni sangat cintakan kepada ketaatan kepada Allah. Dia rasakan manis dalam beribadah, melakukan ketaatan pada Allah, melaksanakan perintah Allah, dia rasa manis, dan dia meninggalkan segala bentuk maksiat. Taat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan segala maksiat, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peranan para alim ulama, tanggungjawab yang besar, ajak manusia kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapakah yang baik, yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara nasihat yang sebenar. Ini nasihat yang sebenar. Inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata. Maknanya selain daripada ini bukan nasihat yang disebutkan ini, iaitu mengajak manusia kepada cinta kepada akhirat dan benci kepada dunia. Mengajak manusia daripada kemaksiatan kepada amal soleh, kepada ketaatan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah, mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini nasihat yang sebenar. Kalau tak ada ciri-ciri ini, maka
Ini merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bala bagi orang yang mendengarnya. Maknanya ini ulama su' lah, ulama yang jahat. Ataupun yang memberi nasihat itu dia bukan ulama. Maknanya dia tak dapat mengubah manusia. Dia tidak menjadi asbab hidayah kepada manusia. Maka ini menjadikan satu bala. Yang bagi nasihat pun bala, yang mendengar pun mendapatkan bala juga. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan membelokkan makhluk daripada jalan yang benar, dari jalan yang benar. Maknanya nasihat ini, nasihat yang sebenarnya, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, adalah mengajak kepada ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, cinta kepada akhirat, benci kepada dunia. Kalau selain daripada itu, maka ini adalah lembaga syaitan yang akan menyesatkan makhluk dari jalan yang benar dan akan membawa mereka ke jurang kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahawa mereka lari daripadanya. Lari ini daripada penasihat-penasihat yang jahat, penasihat yang tidak ikhlas, penasihat yang mengajak manusia kepada dunia. Maknanya dia bukan nasihat yang sebenarnya. Nasihat yang sebenar ni bawa manusia kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat. Itu nasihat yang benar. Kalau selain daripada itu adalah jalan syaitan. Maka manusia kena lari daripada dia. Kerana apa yang dirosakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Maknanya manusia yang bertopengkan syaitan, manusia yang mengikut jejak langkah syaitan. Maknanya seseorang ini dia ni akan mengajak, dia jahat, dia melakukan maksiat, kemudian dia mengajak seramai mungkin orang sesat, mana mengikut dia ke jalan yang sesat, bukan ke jalan yang benar. Mana ni maksud ajaran yang sesat, orang yang jahat, penasihat yang jahat. Penasihat yang sebenar, yang hakiki adalah mengajak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengajak selain daripada kalau dia mengajak ke jalan selain daripada jalan menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah SAW, menuju kepada akhirat, maka itu jalan kebinasaan. Itu jalan yang tidak diredai oleh Allah. Dan barang siapa ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar dan wajib menahannya. Maka contohnya siapa yang ada kuasa, dia kena turunkan orang yang penasihat yang jahat ini. Atau disebut, mudah kita faham, ulama yang jahat, penasihat yang jahat, mengajak kepada jalan yang sesat, mengajak kepada jalan syaitan iblis laknatullahi alaih. Maka orang yang ada kuasa, dia kena turunkan dia daripada mimbar dan wajib tahan dia daripada meneruskan nasihatnya. Maka ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang jahat, ulama-ulama su' ni mesti dibenteras, benteras, bersih, tak boleh biarkan, bahaya. Kerana ini termasuk dalam kategori amal ma'ruf dan nahi mungkar. Maksudnya tuan-tuan, kita mencegah seseorang daripada menyesatkan orang lain. Ada seorang, dia ini sesat dan dia mengajak, menyeru orang lain juga sesat bersama-sama dengan dia, maka bagi sesiapa yang ada kuasa, dia kena tahan, dia kena tangkap, dia kena cegah dia ini. Sebab mencegah seseorang yang menyesatkan orang lain, menyeru orang lain kepada kesesatan, ke jalan syaitan iblis, bukan jalan yang benar, maka itu juga termasuk kategori amal ma'ruf, mengajak kepada kemungkaran, nahi mungkar, dan mencegah kemungkaran. Baik, perkara ketiga, bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur atau raja-raja yang zalim. Ini tuan-tuan penuntut ilmu, para alim ulama ni, dia tak boleh bersama dengan raja-raja atau bersama dengan disebut dalam gubernur-gubernur. Dan jangan engkau melihat mereka, kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka. Ni para alim ulama, ulama yang sejati, ulama akhirat ini, dia ini kalaulah dia terpaksa duduk bersama dengan penguasa, duduk bersama dengan raja-raja, maka Imam Ghazali kata jangan sekali-kali
engkau memuji dan menyanjung mereka. Para alim ulama, ahli ilmu ni, pendakwah ni, dia tidak boleh memuji ataupun menyanjung penguasa-penguasa. Dia tak boleh. Kerana Allah Ta'ala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Allah Ta'ala tak suka penguasa yang zalim, raja yang zalim, raja yang fasik, penguasa yang fasik ini dipuji. Allah Ta'ala tak suka. Walaupun dia berkuasa, walaupun dia raja, walaupun apa jua jawatan yang dia ada, jawatan yang besar yang dia ada, dia penguasa, dia mentadbir dan sebagainya, tapi kalau dia zalim, kalau dia fasik, maka Allah benci. Benci kita memuji penguasa, raja yang zalim dan fasik. Dan sesiapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahawa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas muka bumi ini. Siapa yang mendoakan dipanjangkan umur orang yang zalim, orang yang fasik, bermakna dia nak maksiat ini berterusan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Kita tahu seseorang tu dia zalim. Kita tahu dia raja yang zalim. Kita tahu dia kerajaan yang zalim. Kita doakan agar dia panjang umur, bermaksud kita nak kezaliman, kefasikan berterusan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Allah benci kita puji orang fasik dan orang zalim. Baik, perkara keempat, bahawa jangan engkau sekali-kali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur atau raja-raja yang zalim itu. Mana tuan-tuan, para alim ulama' dia tak boleh terima hadiah daripada raja, daripada gubernur. Dan begitu pula jangan engkau menerima hadiah mereka walaupun engkau mengetahui bahawasanya pemberian atau hadiah itu adalah daripada sumber yang halal. Mana tuan-tuan, para alim ulama ahli ilmu ni dia tidak boleh terima hadiah daripada raja, daripada penguasa, walaupun dia tahu bahawa hadiah yang diterima daripada gubernur, daripada raja-raja itu adalah bersumber halal. Kerana tamakmu kepada pemberian mereka itu merosakkan agama. Kerana bila mana hati kita dah mula tamak, mula cintakan dunia, mula cintakan hadiah yang diberi oleh penguasa itu, maka merosakkan agama kita. Maka kita akan menggadaikan agama untuk dunia. Dan sudah pasti akan lahir dalam dirimu sifat kepura-puraan dan terpaksa menghormati mereka. Jadi bila mana penguasa, gubernur, raja ni bagi hadiah kepada ahli ilmu, kepada para alim ulama ni, maka tuan-tuan, kita ni terpaksa hormat pada mereka, berhutang budi, dan juga bersetuju atas kezaliman mereka. Walaupun penguasa tu buat kezaliman, melakukan kezaliman, oleh kerana kita dah diberi hadiah, maknanya telah dirasuah dengan hadiah, duit dan sebagainya, maka kita akan setuju kezaliman yang mereka lakukan. Ini tuan-tuan, ulama' yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Semua ini merupakan perkara yang sangat merosakkan agama. Jadi akhirnya rosak agama. Dan sekurang-kurang mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka ialah bahawa engkau mencintai mereka. Jadi berhutang budilah. Bila penguasa bagi kepada dia harta, maka dia terhutang budi, akhirnya dia cinta kepada penguasa yang zalim, raja yang zalim, kerajaan yang zalim tersebut. Sebab itu tuan-tuan, maknanya dunia ini maknanya ahli akhirat dengan dunia ni dia tak boleh bercantum. Maknanya bila mana seseorang itu belajar agama, dia menjadi ustaz, dia menjadi para alim ulama', maka dia tidak boleh duduk bersekongkol dengan penguasa-penguasa, dengan raja-raja, dengan kerajaan, sehinggakan mereka ni dapat disuap, dapat dirasuah. Kerana bila mana dah dibagi harta kepada mereka, bagi hadiah dan sebagainya, mereka mulalah setuju walaupun kezaliman yang dilakukan oleh penguasa ataupun raja ataupun kerajaan tersebut. Maka siapa yang mencintai seseorang sudah pasti ia suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Jadi tuan-tuan, bila mana
kita cinta kepada seseorang itu, maka kita nak dia panjang umur, dia kekal kuasa dia. Kita dah suka kepada raja yang zalim, raja yang fasik, penguasa yang zalim, penguasa yang fasik. Jadi kita doa untuk dia panjang umur, dapat kekal berkuasa. Dan dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim ini, bermakna engkau mengkehendaki kerosakan dan kezaliman itu terus berpanjangan di atas muka bumi ini terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dan juga bermakna engkau mengkehendaki kerosakan di dalam dunia ini. Maka adakah ada lagi di sana suatu perkara yang lebih merosakkan agamamu selain daripada perkara ini? Jadi tuan-tuan, bila mana ahli akhirat, pendakwah, alim ulama ni telah dibeli oleh penguasa, oleh raja, oleh kerajaan ni dah dibeli, maka dia pun mendoakan raja tu zalim, raja tu fasik, dia doa panjanglah umur, kekal berkuasa, buatlah kerosakan yang berpanjangan. Dia seolah-olah bila mana dia doakan panjang umur kepada penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, bermakna dia bersetuju, dia nak kezaliman, kefasikan itu berterusan berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hebatnya tuan-tuan, ahli agama, para alim ulama ni tidak boleh dibeli dengan dunia. Dia tidak akan menggadaikan agama, hukum, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah ini dengan dunia yang tidak ada nilai ni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ni jika nak dibandingkan dengan akhirat, akhirat jauh lebih besar, lebih nikmat, lebih daripada segala-galanya. Dunia ni tak ada apa pun. Jadi itu maksud nasihat yang diajar, yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jemaah surau Ar-Rahmaniyah Taman Dagang, saya kira cukuplah berhenti setakat itu untuk kuliah kita kali ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah SWT. Salah silap daripada kejahilan di saya mohon keampunan kepada Allah. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton kuliah live pada hari ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.